Salam sejahtera Malaysia. Kita jumpa lagi di channel ini. Sekali lagi, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Kasih komen banyak-banyak dan share. Kalau anda suka channel ini, tekan butang notifikasi untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari daripada channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, negara Malaysia, negara tercinta, tanah tumpah darahku. Apapun yang terjadi, kita harus pertahankan negara kita, Malaysia yang tercinta, tuan-tuan dan puan-puan. Perlembagaan harus dipertahankan, demokrasi harus ditegakkan, dan pastinya keadilan, kebenaran, kedaulatan undang-undang mesti dipertahankan. Kalau kamu setuju, berikan komen. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ada satu artikel terbaru, dokumen yang amat penting daripada Malaysia kini, bertajuk Haris, Malaysia Perlukan Kebenaran. Tajuknya memang power, babe. Kalau kamu setuju, cakap setuju. Malaysia perlukan kebenaran. Sila type setuju jika anda setuju. Saya setuju 220 juta %. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, bagi aktivis Harian Haris Ibrahim, maafkan saya, seorang aktivis bernama Haris Ibrahim, penggulingan kerajaan UMNO BN pada Mei 2018 yang lalu memenuhi cita-cita seumur hidupnya untuk melihat sebuah pentadbiran yang baru yang kurang mengamalkan rasuah dan perkauman. Walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan-puan, impian untuk melihat keajaiban itu tidak berpanjangan. Pertama, dengan Kerajaan Pakatan Harapan, katanya, saya suka mereka ini pada umumnya. Majoriti mereka mahu melakukan perkara yang betul. Saya fikir masalahnya ialah PRU14. Tugasnya adalah untuk membuang sampah di Putrajaya. Tetapi dalam proses itu, kita secara tidak sengaja meletakkan semula sampah dan ini terbukti, kata aktivis itu. Kalau kamu setuju, komen setuju. Kalau tidak setuju, kata tak setujulah. Tambah beliau lagi, sudah tentu orang seperti Azmin Ali, Zuraida Kamarudin dan Saifuddin Abdullah sebagai pimpin PKR, mereka ini mengkhianati rakyat, kata aktivis tersebut. Okey. Tambahnya lagi, saya juga kecewa dengan apabila Perdana Menteri Malaysia, iaitu pada ketika itu, iaitu Dr. Mahathir Mohamad, Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, kami tidak sangka akan menang dan berjanji memberi bintang dan matahari, tetapi kini tidak dapat menunaikannya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya jangkakan ramai dalam Pakatan Harapan akan bersuara dan berkata itu tidak benar. Tetapi begitu ramai yang tiba-tiba hanya mendiamkan diri. Setuju atau tidak? Katakan setuju jika setuju, tidak jika tidak. Tuan-tuan dan puan-puan, banyak perkara yang boleh dilakukan. Akta hasutan masih digunakan. Ya, mereka boleh menghalangnya di Dewan Negara, tetapi sekurang-kurangnya luluskan di Dewan Rakyat. Saya fikir apa yang berlaku adalah ramai yang terperangkap dengan politik untuk mengekalkan kedudukan baru mereka. Mereka mudah dimanipulasi kerana ini, katanya kepada Malaysia Kini dalam satu wawancara pada minggu lalu. Menurut aktivis itu lagi, iaitu Encik Haris, katanya cara terbaik untuk memastikan Pakatan Harapan memenangi pada pilihan raya umum ke-15 yang akan datang
adalah dengan melakukan pembaharuan dan menunaikan janji. Katanya lagi, namun saya perlu optimistik. Ia perlu terikat dengan kesanggupan rakyat untuk bangkit sebagai satu pasukan yang bersatu seperti apa yang berlaku mereka lakukan pada PRU 14 yang lalu, katanya. Haris yang sebenarnya pada ketika ini sedang bergerut dengan masalah kanser tahap 4 juga kesal dengan impak sistem parti dan pakatan yang mudah melemaskan ramai individu yang berniat baik. Katanya, pilihan raya yang lalu, saya undi Maria Chin Abdullah. Wah, dia buat pengakuan nih. Kami sama-sama dalam bersih dan apabila dia mengumumkan akan bertanding sebagai calon bebas tetapi di bawah tiket PKR, saya teruja. Tetapi dia kemudiannya menyertai parti itu dan atas sebab-sebab yang tidak diketahui, dia juga rapat dengan Puak Azmin. Mengapa terlibat dengan politik kepartian jika janji kamu adalah untuk sertai dan melaksanakan reformasi? Soalnya. Tambahnya lagi, saya benar-benar berpendapat pengundi tidak seharusnya melihat kepada simbol tetapi menilai kebolehan calon. Itu yang saya mau perjuangkan, katanya. Tambahnya, cukuplah parti politik mengeluarkan manifesto masing-masing. Kita patut beri mereka manifesto. Jangan lupa tanya soalan yang sukar. Mana dalam perlembagaan ada menyebut hak istimewa, contohnya. Mari berhenti bermain politik populis. Tambahnya lagi, kita adalah negara sekular. Walaupun usaha sedang dijalankan untuk meruntuhkan negara ini. Kita perlu menerima kebenaran kerana sesebuah negara tidak boleh dibina berdasarkan pembohongan, katanya. Saya amat tertarik dengan penutup kata daripada laporan Malaysia kini ini, iaitu kita perlu menerima kebenaran kerana sebuah negara tidak boleh dibina berdasarkan pembohongan. Saya amat setuju. Negara yang sihat adalah negara yang dibangun dengan dasar kebenaran dan bukan dengan dasar pembohongan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, komen, tekan butang subscribe, tekan butang like, share banyak-banyak dan butang notifikasi untuk dapatkan berita-berita terbaru setiap hari daripada channel ini. Kita jumpa lagi. Selamat menyambut bulan Syawal kepada semua yang menyambut Hari Raya. Kita jumpa lagi daripada Admin Twin TV. Bye-bye.